Dan barang siapa mendakwa ia akan melihatnya Ta'ala di dalam jaga pada dunia lain daripada Nabi Muhammad SAW, maka tidak syak pada kufurnya. Kita. Dan barang siapa, ini siapa saja, mendakwa, mengaku. Mendakwa, ini dia mengaku akan melihatnya, melihat Allah Ta'ala. Yang mengaku kata dia tengok Tuhan. Di dalam jaga, seperti kadut jaga, tak tidur. Pada dunia, dalam dunia ni lah. Lain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Nabi tak apalah. Dia tengok sungguh. Orang lain dia dakwa kata dia tengok Tuhan, maka tiada syak pada kufurnya. Tidak ada syak, yakin dah orang tu kafir. Kata dia mengaku dia tengok Tuhan dalam dunia. Daripada Nabi kita lah, Nabi kita tak apa lah. Asal cara apa ni? Dah. Tajuk dia. Mat. Kalau yang harus. Dia ada berapa semua? Anwar. Lupa dia dah. Haris. Apa dia? Wajib. Mustahil. Akidah. Yang sakut dengan Tuhan. Yang wajib kita belajar. Yang wajib sifat-sifat kamalan. Wajib kita etika ada di Tuhan. Habislah jalan. Kata kalam, kata kaunum, kata kalimat. Dan tambah lagi pula sifat-sifat takwin. Gitu. Tambah lagi sifat idrak. Selepas pada tu hak mustahil bercampur sekali di situ. Yang ketiga ni. Harus bagi Allah Ta'ala buat. Mungkin harus meninggalnya. Tak wajib. Maka buat mungkin dia setengah daripada buat mungkin tunjuk. Tunjuk zat dia. Harus bagi dia. Dia nak bagi kita tengok pun boleh. Dia tak bagi kita tengok pun boleh. Cara betul pula. Cara hati. Harus. Tapi dalam dunia tak boleh lah. Nabi kita seorang je. Siapa-siapa mengaku kata dia tengok dalam dunia, Tuhan tunjuk kat dia. Dia boleh tengok dalam dunia, kafir. Okay. Kalau di akhirat, akhirat boleh. Harus. Kalau dia nak tunjuk pun apa, dia tak tunjuk pun apa. Tapi dia janji dah. Dia akan tunjuk ahli syurga dalam syurga itu. Macam itu. Faham kita tajuk di asal. Yang lupa. Dan barang siapa mendakwa mengaku akan melihatnya Ta'ala dalam jaga. Bukan dalam hidup. Pada dunia. Sekarang ni lah. Lain dari orang yang mengaku tu lain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tak apalah. Maka orang tu apa hukum? Tiada syak. Maka tiada syak pada kufurnya. Yakinlah orang tu kafir. Dia kata dia boleh tengok Tuhan biar-biar. Atau dia meratik nampak Tuhan putih-putih. Kafir. Yakin tak? Fikir. Untuk gila meratik tu. Dengan nampak Tuhan. Tak syak pada kufur. Macam lain. Mengenai mereka main. Sikit terakat, sikit terakat. Akidah tak salah so. Baca akidah ni sama. Jadi Tuhan bukan ada wujud. Habis kalau adapun dalam tidur pula. Tadi masa jaga. Tak siapa boleh tengok. Dalam masa jaga boleh kan Nabi. Kalau dalam tidur, apa makna dalam tidur? Mimpi. Boleh dah. Adapun jika dalam tidur, yang ini dengan mimpi. Adapun di dalam tidur, yang ini dengan mimpi melihat Tuhan. Maka tiada khilaf pada harusnya boleh berlaku. Dalam mimpi boleh berlaku. Dia nampak Tuhan kiam-kiam. Itu dalam mimpi. Maka tidak khilaf pada harusnya dan jatuhnya dan berlaku. Jatuh dan berlaku. Ada berlaku sungguh. Ulama-ulama orang tasawuf. Dalam tidur dia mimpi nampak Tuhan. Itu boleh berlaku lah. Itu boleh terima. Dan tak jadi kafir. Adapun dalam tidur. Tulis itu. Kerana dalam tidur itu. Kerana di dalam tidur itu
melihat dengan roh. Kerana di dalam tidur itu melihat dengan roh. Bukan dengan mata kepala. Melihat itu ada dua. Melihat dengan mata kepala masa ada jaga. Tidur itu bukan melihat dengan mata kepala. Melihat dengan roh kita. Roh nyawa kita. Dia nampak bukan mata kita. Itu boleh berlaku. Tak khilaf boleh berlaku saja. Maka tiada khilaf. Yang ini boleh berlaku lah. Pada harusnya harus melihat. Dan jatuhnya jatuh melihat. Mana jatuh berlaku. Boleh sangat dalam tidur. Dan lagi akan dilihatkan diakan Allah Subhanahu wa taala oleh mukminun di dalam akhirat. Dengan tiada kaifiat. Dalam akhirat semua boleh tengok. Dan lagi akan dilihat, akan datang. Bukanlah. Dan lagi akan dilihat, akan diakan Allah Subhanahu wa taala oleh mukminun di dalam akhirat. Kerana firman Tuhan, wujuhuhum, saya tuliskan kamu fikir lah. Karena firman Tuhan, wujuhuhum nadiratun ila rabbiha nadiratun. Tulislah tu. Ajar kemana? Wujuhuhum nadiratun ila rabbiha nadiratun. Segala muka mereka itu bersinar-sinar memandang Tuhan. Di akhirat memang boleh. Dengan tiada kaifiat, dengan tidak ada cara boleh cerita. Dengan tiada kaifiat, dengan tidak dapat nak diceritakan. Dengan tiada dapat nak diceritakan, tak boleh nak cerita. Semua kita faham ya, kita tak boleh. Orang mukmin yang betul-betul beriman. Orang mukmin yang betul-betul beriman. Adapun kafir dan munafik tidak boleh lihat. Syarih mukmin yakni mukmin yang beriman saja, adapun kafir dan fasik tidak boleh melihat. Tengok kita baca sikit di luar. Atas dia, nombor 1. Saya kata tadi dalam tidur tadi. Adapun di dalam tidur. Apa dia kata? Qauluhu adapun di dalam tidur. Boleh berlaku. Nampak Tuhan dalam tidur. Tuhan semua satu. Adapun di dalam tidur, maka tidak khilaf pada harusnya boleh nampak. Dan jatuhnya berlaku ada dalam tidur. Orang mimpi tengok Tuhan dalam tidur. Betul semua. Kemudian dan yang dilihatkan dia itu Tuhan yang ini Tuhan yang dia lihat dalam tidur. Yang senaat bagi sesuatu yang baru kena takdir lah. Dan yang dilihatkan dia yakni dan Tuhan yang dilihatkan dia di dalam tidur tu. Tuhan sungguh ke tu? Sungguh. Jika ada ia yang dilihat dengan wajah, dengan cara yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala. Bolehlah. Tak jadi mustahil. Boleh berlaku. Boleh kita percaya. Atas wajah, atas cara, atas jalan yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala. Maka iaitu yang dilihat tadi ini ialah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan semua ada. Kalau dalam mimpi. Dan jika tiada begitu, dan jika tiada begitu, macam mana? Seperti bahawa ada ia dengan rupa seseorang. Dan jika tiada begitu perkara yang tidak mustahil. Macam mana? Seperti bahawa ada ia Allah Ta'ala yang dia nampak dalam mimpi dengan rupa seorang laki-laki. Apa kata?
Dalam mimpi dia tengok Tuhan. Tuhan tu semacam satu orang lelaki. Betul ke tak? Kalau Nabi tu tak ada. Nabi tak ada khilaf. Ni Tuhan lah. Mimpi tengok Tuhan. Dan Tuhan tu macam satu orang lelaki. Seperti bahawa ada ia Tuhan yang berupa seorang lelaki. Maka bukannya ia Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan rupa lelaki. Mustahil. Jadi, kalau gitu hak dia nampak je. Bukan Tuhan. Contoh ya. Bukan Tuhan sungguh. Dia kata, maka bukan ia. Rupa seorang lelaki. Ta'ala. Bahkan ia itu misal. Contoh. Jadi, bahkan ia itu rupa lelaki seorang lelaki itu. Misal. Yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Supaya contoh ya Tuhan. Tapi bukanlah lagu tu. Maknanya kata ada contoh tu lagu tu juga ada. Maknanya ada yang nampak tu bukan Tuhan. Jadi kalau nampak rupa tu bukan tu contoh. Allah contoh. Tuhan tak ada rupa. Seolah-olahnya lagu tu ada tu. Tuhan tak ada rupa. Kalau yang dalam mimpi. Iaitu misal yang menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan, dinamakan tatkala itu. Tatkala dia tengok dalam mimpi itu. Dan dikatakan dinamakan tatkala itu, tatkala melihat dalam mimpi macam rupa lelaki itu. Bahwasanya melihat dia akan Tuhannya pada jumlah. Pada secara ijmal saja. Pada jumlah ini secara ijmal. Bukan tafsir satu-satu. Nampak ijmal cara penghimpunan Tuhan. Bukan dia ada tangan, kaki dah. Dia bukan ada kepala. Betul saja. Kerana hikmat. Pasal apa jadi begitu? Dia nampak pasal apa? Kerana hikmat yang nyata pada tabir mimpi. Dalam tabir mimpi itu ada. Dengan bahawa dikatakan. Ini dinamakan. Dia tengok tu. Yang lelaki-lelaki itu. Penunjuk dia atas bagian dia. Itu saja. Tuhan bukan ada rupa. Kita nampak berupa. Bukan Tuhan. Seolah-olah nak contoh. Jadi Tuhan itu benar ada sungguh. Tapi bukanlah itu. Contoh Tuhan itu pihak nampak lah. Orang lelaki-lelaki yang nampak dalam mimpi. Apa itu? Ada sungguh Tuhan. Tapi bukanlah itu. Itu contoh. Tuhan memang ada sungguh. Dia sungguh ada. Tapi bukan contoh. Bukanlah itu. Itu saja. Datang mimpi dengan bahawa dikatakan dinamakan penunjuk ia atas dia nak tunjuk. Ada lihat tu. Dan katakan pula, ia laki-laki. Ada mimpi dia tengok laki-laki itu Tuhan tu. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada setengah kata Tuhan itu. Dan keadaannya, keadaan Allah itu dengan ini wajah laki-laki itu hanya sungguhnya dengan iktibar zihir fikiran, bukan dia Tuhan, fikiran kita saja. Ada mimpi fikiran kita. Hanya sungguhnya dengan iktibar zihir fikiran kita. Orang yang melihat. Jadi benar tu bukan ada Tuhan. Benar laki-laki dari. Adapun pada hakikat sebenarnya maka tiada Allah Ta'ala seperti demikian itu laki-laki. Seolah-olah nak buat bayangan saja. Tuhan ada sebab laki-laki itulah. Tapi bukanlah Tuhan tiada berupa. Contoh saja. Bukan dia ada anggota. Dan telah dinyatakan setengah sufiah ulama-ulama tasawuf. Dan telah ditanyakan, bukan dinyata. Dan telah ditanya, orang tanya ulama mimpi, mimpi nampak lagu mana? Tanya ulama. Dan telah ditanyakan setengah sufiah, ulama tasawuf dulu-dulu yang berdakwa ulama sufiah akan melihatnya melihat Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala di dalam tidur. Jadi pada dulu ulama dulu, ulama tasawuf dia kata dia mimpi dia tengok Tuhan. Kemudian orang tanyalah macam mana Tuan Syekh kata apa? Orang tanya dia. Melihat, mendakwa akan melihatnya Subhanahu Wa Ta'ala di dalam tidur. Betapa kau lihatkan dia macam mana rupa? Kan dia akan Allah.
Maka berkata ia. Ahli tasawuf. Dia jawab benar. Maka berkata ia, terpaling pelihatan mataku pada mata hati aku. Begitu dia. Dia jawab begitu. Maka berkata ia, Sufiah, orang tasawuf. Ada mimpi. Terpaling. Mana terpaling bertukar pelihatan mataku pada mata hati aku. Bukan tengok dengan mata kepala, mata hati. Maka jadilah sekalian tubuh badan aku ni penglihatan. Apa itu? Artinya supaya semua tubuh badan aku ni nampak lah. Bukan mata je nampak. Tadi kata lihat dalam tidur mimpi dia tengok Tuhan. Tengok dengan apa? Tengok dengan mata. Bukan begitu. Semua tubuh badan aku ni nampak Tuhan. Walaupun kaki tak ada mata, tangan tak ada mata, kepala tak ada mata. Jadi, semua tubuh badan aku ni nampak belakang. Wallahu a'lam. Tak tahu lagu mana. Kita beriman saja. Mimpi begitu. Mimpi nampak Tuhan. Maka berkata ia, terpaling bertukar penglihatan mataku pada mata hatiku. Maka jadilah sekalian aku penglihatan. Jadi semua badan aku ni nampak belakang. Tuhan yang bermimpi. Bukan dekat mata, hati, tangan, kepala, perut, belakang, kaki, jari, semua nampak Tuhan belakang. Maksud dia. Maka jadilah sekalian anggota aku penglihatan. Ini nampak belakang. Wallahu a'lam. Bagaimana kita beriman saja. Macam mana kaki boleh nampak? Kaki bukan ada mata. Tangan, lutut, belakang, bau, ada mata. Ada mata. Itu kata melihat semua badan, melihat Tuhan semua. Kita beriman saja. Kalau nampak dengan mata hati tak apa juga. Atau mata kepala ni mata hati nampak. Tangan, kaki pun nampak semua. Kalau dalam tidur. Jadi benar tak ada cerita. Maka melihatlah aku akan mereka. Mereka itu Tuhan. Dalam mimpi itu. Maka melihatlah aku akan mereka, yakni akan Tuhan yang tidak seperti umpamanya suatu. Seperti mukhalafatul ta'ala lil hawadith. Aku nampak. Tak cerita pun tak boleh. Perintah Bajuri ala sifatul awam. Tengoklah kitab Bajuri. Sifatul awam. Ada hurai di sana. Kalau dalam tidur. Jadi, boleh mimpi. Boleh terima. Kata dia mimpi dalam tidur. Dia tengok Tuhan. Rupa tu bukan dia. Mimpi hantu sungguh. Mimpi hantu sungguh. Bukan syaitan. Kadang-kadang mimpi kita ni tak sungguh syaitan buat. Kadang-kadang mimpi kita tu sungguh. Kita tengok Nabi. Nabi sungguh lah tu. Jadi, begitu juga kita tengok Tuhan. Tuhan sungguh lah. Kemudian rupa tu contoh ya. Tuhan bukan begitu. Jadi Tuhan ada. Ada zat dia. Macam laki-laki itulah. Macam zat laki-laki. Zat Tuhan tu. Macam tu lah. Tapi bukanlah kata betul begitu. Nak cerita lagu tu saja. Hak dalam mimpi. Boleh pakai hak dalam mimpi. Hak dalam jaga tak siapa boleh tengok. Nabi kita seorang. Qala musannaf rahimahullah. Balik pakai balik. Adapun di dalam tidur, kita tengok Tuhan mimpi dalam tidur, maka tidak khilaf pada harus. Bolehlah terima. Tak khilaf boleh terima. Kadang ada orang mimpi dulu. Ulama-ulama dulu. Ulama tasawuf. Dan jatuhnya, ini berlakunya mimpi itu sungguh. Dan lagi akan dilihatkan dia akan Allah Subhanahu Wa Taala oleh mukminun, orang yang betul-betul beriman. Bila di dalam akhirat. Melihat macam mana? Dengan tiada kaifiat, dengan tiada satu cara yang boleh nak dicerita. Lihat-lihat tapi nak cerita tak boleh. Reti gitu saja. Ahli syurga sama ahli syurga. Kamu tanya aku tanya kamu. Duduk dalam syurga tu pakai nampak belah. Kamu nampak tak Tuhan nampak? Kau cerita. Nak cerita kan? Aku tak boleh nak cerita. Aku reti. Kawan tu kita tanya. Kawan ni, kamu nampak tak? Aku nampak. Kau ni kata aku nampak nak cerita tak boleh. Tak ada kaifiat. Itu salah tu. Itu akidah kita ahli sunnah. Dia bukan benar. Tuhan ni bukan benar. Habis. Dan setengah daripada mungkinan. Balik pakai balik. Apa bicara Arif? Yang harus. Nah, yang harus oleh Allah Ta'ala.
Sebahagian daripada benda harus apa dia? Cuma dia tunjuk zat dia. Harus, bukan wajib. Dia akan tunjuk zat dia di akhirat esok. Harus bagi Allah Ta'ala. Dia nak tunjuk boleh. Kalau dia tak mau tunjuk boleh. Tapi dia nak tunjuk. Dia berjanji dah dia akan tunjuk. Boleh berlaku sebenarnya harus. Kamu tu. Dan setengah daripada mungkinat. Itu. Mungkinat yang harus Allah Ta'ala buat. Perkara yang mungkin yang Tuhan harus Tuhan buat. Kerja. Dan setengah daripada mungkinat itu segala perbuatan hamba harus Tuhan yang buat, bukan kita. Perbuatan kita tu bukan kita buat, Tuhan buat lagi. Dan setengah daripada mungkinat itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariah, maka telah berlaku padanya pada perbuatan hamba yang ikhtiari 3 mazhab. 3 puak. Pertama mazhab ahli sunnah kita, iaitu mazhab ahli sunnah bahwasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Satu puak ahli sunnah. Maka tidak dikeraskan dia, tidak dipaksa akan dia pada perbuatan itu. Seperti barang yang berkata akan dia oleh Taifah, satu puak yang dinamakan Jabariyah. Satu puak yang dinamakan Jabariyah. Macam mana dia kata? Dan tiada bagi hamba itu yang menjadikan dia. Dan tiada bagi hamba itu yang menjadikan dia akan perbuatan diri. Seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Jadi perbuatan kita bagi jadi. Dah, satu dah. Kedua, mazhab Jabariyah, iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Bahkan ia perbuatan hamba majburun. Apa makna majbur? Artinya dikeras akan dia, dipaksa akan dia. Misal, seperti satu bulu yang tergantung pada udara, pada hawa, angin. Ditiupkannya oleh angin, betapa kanaknya kanak angin. Jabariyah. Dualah. Ketiga, mazhab Mu'tazilah. Orang panggil Qadariyah. Mazhab Mu'tazilah yang dinamakan Qadariyah. Apa dia? Iaitu mazhab Mu'tazilah bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan qadrat, yang dijadikan dia akan qadrat oleh Allah Ta'ala pada dirinya. 3. Apa dia? Perkara yang Tuhan buat. Harus bagi Allah Ta'ala buat, mungkin harus meninggalnya. Misalnya macam mana? Misalnya dia buat perbuatan kita tu Tuhan buat. Dia nak buat beri, betapa dia tak mahu bagi, betapa. Apa dia? Gerak beri kita. Ada 3 puak. Yang pertama ahli sunnah. Yang kedua Jabariyah. Yang ketiga Qadariyah. Tengok kita ulang balik. Tidak tak faham. Pertama, dan setengah daripada mungkinat itu. Mungkinat makhluk. Jadi mungkinnya makhluk itu. Segala perbuatan hamba. Mungkin yang Tuhan bagi jadi. Mungkin kita bagi jadi. Segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Tulis di sini. Perbuatan hamba yang ikhtiariah, yakni perbuatan kita yang kita mau buat. Perbuatan kita yang kita mau
nak buat perkara itu. Yang perbuatan kita yang kita mau nak buat perkara itu. Seperti pegang gergaji, memotong kayu. Seperti pegang gergaji, memotong kayu. Akhirnya kayu itu putus. Maka yang putus kayu itu bukan kodrat kita. Hanya kodrat Tuhan semata-mata. Tetapi ketika Tuhan nak memutus itu, kodrat kita ada campur sekali di situ. Seolah-olah berkongsi kodrat kita dengan kodrat Tuhan. Seolah-olah berkongsi kodrat kita dengan kodrat Tuhan untuk memutus kayu. Hakikatnya kodrat Tuhan semata-mata. Hakikatnya kodrat Tuhan semata-mata yang memutus. Adapun kodrat kita yang bercampur di situ tidak boleh memutuskan. Maka bercampur kodrat kita dengan kodrat Tuhan pada memutus kayu itu. Maka bercampur kodrat kita dengan kodrat Tuhan pada memutus kayu itu, itulah dinamakan ikhtiar. Itulah yang dinamakan ikhtiar. Itulah yang dinamakan usaha. Itulah yang dinamakan usaha. Itulah yang dinamakan usaha. Adapun ikhtiar yaitu mau hati untuk memotong kayu. Mau hati untuk memotong kayu. Mau itu dinamakan ikhtiar kita. Mau itulah dinamakan ikhtiar kita. Inilah perbezaan antara ikhtiar dengan usaha. Berarti elok ni payah. Besok tak kerti pula. Kata boleh. Nak hurai dia payah. Cara. Arif. Macam. Yang ni perbuatan kita yang kita mahu hendak buat perkara itu seperti pegang gergaji, memotong kayu. Akhirnya kayu itu putus. Maka yang putus kayu itu bukan kodrat kita. Hanya kodrat Tuhan semata-mata. Tetapi ketika Tuhan hendak memutus itu, kodrat kita ada bercampur sekali di situ. Seolah-olah berkongsi kodrat kita dengan kodrat Tuhan untuk memutuskan kayu. Hakikatnya kodrat Tuhan semata-mata memutus. Adapun kodrat kita yang bercampur di situ. Adapun kodrat kita yang bercampur di situ dinamakan us. Kodrat kita yang campur sekali itu dia apa panggil us. Kata usaha-usaha. Esok tak erti. Kita ada usaha dan ikhtiar.
Kita ada usaha. Apa dia usaha? Usaha tu, ni kodrak di tangan kita ni. Ya. Potong kayu. Mau hati. Mau tu ikhtiar. Ikhtiar tu mau hati. Ambil gaji. Kalau tak mau ambil gaji. Mau nanti mau nak kat kayu. Hati mau nak kat kayu. Ambil gaji. Ini ikhtiar. Potong. Ini usaha. Ini usaha. Yang putus tu bukan kodrak kita. Kodrak Tuhan. Tak campur langsung dengan kodrak. Tapi masa Tuhan nak pergi putus, kodrak kita ada bersama sekali. Kongsi masa itu. Tua kodrak. Tapi kodrak kita ni kongsi saja. Yang memutus kodrak tu. Dia orang panggil os. Begitu begitulah. Jadi usaha itu campur kodrak semua dengan kodrak Tuhan. Ini satu benar. Hak kita semua. Tapi hak kita ni campur saja. Tak ada jadi apa. Semua berhubung kodrak kita ni masuk sampai ke kayu. Yang nak memutuskan kodrak kita bukan gaji, semua Allah. Ini nama usaha. Ya. Itu tadi usaha. Kalau katanya apa dia usaha? Usaha berkongsi kodrak kita dengan kodrak Tuhan. Untuk menghasilkan satu-satu perkara. Nak hasil satu-satu perkara, kodrak kita dengan kodrak Tuhan campur sekali. Tapi yang bagi jadi itu kodrak tu campur tu nama boleh? No. Ingat esok pandai kata kita ni ada ikhtiar. Apa dia ikhtiar usaha? Ikhtiar kena mau hati. Pilihan hati. Mau nak kat kayu, ambil gaji. Tak, kalau tak mau ambil gaji orang. Itulah, tak ada mau. Kemudian potong. Yang bagi putus, bukan ke gaji. Bukan kodrak kita. Kodrak Tuhan. Kita campur sekali. Kalau kita campur kat gaji, saya kat gaji. Ha? Kalau kita campur kat gaji, saya kat tak apa. Pasal tu, siapa kat kayu, saya kat. Siapa bagi putus? Pasal kata Tuhan. Tuhan nak kat. Bukan aku kat. Boleh. Lakum maka satu. Bagi kamu, barang yang kamu usaha, dia kata, tak apalah. Siapa kat kayu, saya. Pasal usaha mudah itu. Boleh. Siapa potong kayu, saya. Bila menghal itu betul. Tak, Allah tu kata. Kait dengan saya, pasal mau ikhtiar dan boleh lah ni. Esok tadi ikhtiar usaha. Apa dia ikhtiar? Mau hati. Apa dia usaha bercampur kodrak kita dengan benar. Dengan kodrak Tuhan. Kongsi masuk itu sekali. Berkongsi masuk itu. Tapi yang nak memutuskan kodrak kita. Kodrak Tuhan mata-mata. Kemudian walaupun bagaimanapun Tuhan izin. Tuhan tak marah. Lakum maka satu. Bagi kamu, barang yang kamu usaha, dia kata hang, tak marah. Siapa potong kait saya, tak apa. Tuhan tak marah. Pasal ada kait dengan kait. Kait lagu mana? Kait mau dan campur kodrak kita. Boleh? Kesmen. Ini boleh. Itu tak erti. Ikhtiar usaha dia. Ikhtiar mau hati. Usaha campur kodrak kita. Tulis lagi. Dan perbuatan kita tu ada dua bahagi. Dan perbuatan kita itu ada dua bahagi. Satu, ikhtiari. Yang kedua, iftirari. Iftirari. Alif, ba, ta, ra, alif, ra, ya. Iftirari. Mana baca dua. Dan perbuatan kita itu ada dua bahagi. Pertama ikhtiari, kedua iftirari. Apa dia ikhtiari? Dena. Orang dia hafal dah. Tak lupa lagi. Adik. Mau hati. Ikhtiar pilihan hati. Mau hati. Tu apa panggil? Ikhtiari. Perbuatan yang kita buat itu perbuatan ikhtiari. Satu lagi apa ya? Iftirari bukan kehendak hati. Iftirari bukan dengan kemauan hati. Perbuatan kita, tapi bukan dengan kemauan kita.
Kita tak mau benda tu. Tapi itu duit di kita lah juga. Sebab perbuatan kita, benda tu berlaku di kita. Tapi bukan dengan kemauan. Baca tak ni. Apa dia? Ini keluar. Dan perbuatan kita ada dua bahagi. Yang pertama ikhtiari, yang ini pilihan hati. Kedua istirari, bukan dengan kemahuan kita. Seperti kita naik pokok. Seperti kita naik pokok. Maka naik itu perbuatan kita ikhtiari, mau hati. Naik pokok. Seperti kita naik pokok. Maka naik pokok itu ikhtiari kita. Naik pokok, duduk kerabat naik. Takah. Ikhtiari kita, kemauan kita. Apabila sampai di atas, telucuk tangan jatuh. Siapa jatuh? Saya jatuh. Sampai di atas, telucuk tangan, jatuh pokok. Siapa jatuh? Saya jatuh. Siapa mau jatuh? Nampaklah. Siapa mau jatuh? Bukan ikhtiar atau panggil istirahat terpaksa. Bukan kemauan kita. Hal betul. Bukan kemauan kita. Perbuatan istirari. Bukan kehendak kita. Tuhan bagi jadi juga. Beritilah ni. Sampai ya. Ajar dia. Yang kedua, istirari bukan dengan kemahuan kita. Seperti kita naik pokok, maka naik itu perbuatan ikhtiari kita. Mau duk kerabat. Mau hati nak kerabat naik. Ikhtiari. Lagi. Apabila sampai ke atas, telucuk tangan dan jatuh. Jatuh itu perbuatan kita. Saya jatuh. Tapi nama istirari, bukan hendak. Siapa jatuh, saya jatuh. Kek yang kita juga. Mau jatuh. Tak mau. Itu perbuatan kita yang terpaksa. Maka, tulis ujung. Maka kedua-dua jenis perbuatan itu Tuhan yang menjadikan kedua-duanya. Maka kedua-dua jenis perbuatan itu Tuhan yang menjadikan kedua-duanya. Bagaimana Haris? Maka kedua-dua jenis perbuatan itu Tuhan yang menjadikan kedua-duanya. Ikhtiari pun Tuhan bagi, istirari pun pada Tuhan. Kerabat naik tu, Tuhan beri jadi. Istirari jatuh Tuhan juga. Mu'tazilah dah. Ikhtiari hak kita punya, istirari itu hak Tuhan. Jadi ni betul. Istirari itu hak Tuhan kan? Bukan kita mau. Jadi, dua Tuhan. Ikhtiari hak kita serta sangkut dengan Tuhan. Kita ikhtiari itu pun sangkut dengan Tuhan juga. Berjadi gerak naik. Boleh. Ikut dengan Tuhan juga. Hak jatuh tu tentu dah. Itu bukan ikhtiar kita nampak sangat hak tu. Ikhtiari itu pun hak Tuhan juga. Hak ikhtiar itu tentu dah tu. Jadi, Tuhan beri jatuh kan kita nak tu. Apa dia nak sakti siapa mau jatuh. Ikhtiari itu hak kita lah. Itu pun Tuhan beri jadi juga. Ikhtiari pun daripada Tuhan. Istirari pun daripada tu. Boleh. Kedua-dua perbuatan tu daripada Tuhan mereka. Mu'tazilah dah. Ikhtiari hak kita. Istirari hak Tuhan. Kita kedua-dua hak Tuhan mereka. Walah. Tu. Boleh. Seorang tanya pandai kata ya. Mu hidup macam tokok kayu. Ada ikhtiar usaha langsung. Nanti apa ikhtiar? Nanti apa usaha? Kurang. Andai kata, nunduk macam tokok kayu. Malah. Tak ada ikhtiar usaha langsung. Ikhtiar tu apa dia? Mau dah. Buat. Usaha, buat. Nak boleh jadi, bukan hak kita. Usaha dan ikhtiar kita tidak boleh memberi. Tulis sama. Ikhtiar dan usaha kita itu tidak boleh memberikan. Boleh rekod tu jadi. Penting tu. Kita nak beza ikhtiar dengan usaha.
Jalan hari. Macam mula. Dan perbuatan kita ada dua bahagi. Yang pertama, ikhtiari pilihan hati. Dan kedua, ikhtiari bukan dengan kemahuan kita. Seperti kita naik pokok, maka naik itu perbuatan ikhtiari kita. Mau hati duk kerabat naik. Gerak itu hang jadi. Kayak yang kita pasal hati mau. Yang gerak itu hang jadi gerak. Kita tak boleh jadi nak gerak pun. Tuhan juga. Ikhtiar itu Tuhan juga. Mati kita pilih ya. Lagi. Apabila sampai ke atas, penunjuk tangan dan jatuh. Ikhtiar, mau beri jatuh. Jadi, perbuatan siapa jatuh saya. Perbuatan kita juga. Kita mau atau tak mau. Itu orang panggil perbuatan ikhtiar. Boleh kami. Boleh beza ada. Ikhtiar dengan usaha. Itu kedua-dua itu tidak boleh memberi. Allah Ta'ala. Saya baca lagi. Boleh kemas. Ada berapa perbuatan kita? Apa dia? Ikhtiari lagu mana? Mau hati. Ikhtiari itu tak mau hati. Tapi jadi tubik di kita juga. Bukan kita mau. Tubik di kita pun dah jatuh. Siapa jatuh? Saya jatuh. Jadi. Siapa beri jatuh? Bukan kita mau. Terpaksa. Saya beri jatuh. Ikhtiar siapa naik? Saya naik. Siapa? Ikhtiar mau hati naik. Tuhan juga ni mau. Nak gerak tangan naik ni. Nak beri jatuh tu pun Tuhan juga. Ikhtiar dan ikhtiar semua daripada Tuhan. Kemudian balik kepada ikhtiar. Kita nak curi benda orang. Mau hati. Mau nak curi. Yang pegang tangan. Tuhan beri jadi gerak ni. Pegang hak orang curi. Jadi, siapa curi? Bukan saya. Tuhan curilah. Pasal Tuhan bagi. Tuhan yang bagi jadi. Tuhan yang curi. Tak. Jadi, bukan Tuhan. Walaupun Tuhan bagi jadi. Tapi kait denganmu. Pasal hatimu pilih. Aku ambil tindakan. Aku ambil tindakan pasal. Tuhan bagi jadi. Tapi aku nak ambil tindakan. Hak baik pula. Kita sembahyang kita buat. Siapa bagi gerak sembahyang? Tuhan juga. Siapa sembahyang? Patut kata Tuhan sembahyang. Kata kita sembahyang. Pasal kait dengan ikhtiar kita. Dan usaha. Membuat aku bagi pahala. Buatlah. Membuat aku bagi pahala. Pasal ada kait denganmu, ikhtiar usaha. Aku bagi pahala. Buat baik, buat jahat. Aku bagi dosa. Aku bagi jadi khairihi wa syarihi minallah. Boleh kemas. Berbeza ingat. Apa saja yang berlaku pada kita ni, mari daripada Tuhan mereka. Sama ada ikhtiari ke, istirari ke, Tuhan yang menjadi ikhtiar usaha kita tak boleh. Tidak boleh memberikan. Boleh. Tengok lagi saya baca. Dan setengah daripada mungkin itu, benda mungkin. Itu, segala perbuatan hamba. Apa saja perbuatan kita. Kat kayu ke, buat potong apa ke, bergerak pergi berjalan ke. Segala perbuatan hamba yang ikhtiar. Apa makna yang kemauan hati? Perbuatan ikhtiar, perbuatan yang kita mau dengan hati. Macam potong kayu tadi. Kita mau dengan hati kita. Ikhtiar pilihan hati. Perbuatan hamba yang ikhtiar, yang mau dengan hati kita. Membuatnya. Maka telah berlaku padanya. Pada ikhtiariah itu 3 mazhab. Lagu mana? Tengok. Pertama mazhab Ahlussunnah. Lihat kita ni. Apa dia? Ikhtiar apa dia? Iaitu ikhtiari. Bahwasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiar itu melainkan usaha jua. Apa dia usaha tadi? Tulislah. Apa dia ni? Apa dia ni nak? Dia nak usaha. Lupa pula dah. Kemas. Arif menyertai kodrat kita. Usaha itu menyertai kodrat kita dengan kodrat Tuhan. Yang lupa tu. Usaha itu menyertai. Ada sekali, campur sekali. Jadi kodrat kita dengan kodrat Tuhan campur sekali. Tapi bukan jadi kerja apa, campur saja. Yang jadi kerja itu kodrat Tuhan. Tapi ketika Tuhan nak bagi putus kodrat kita campur sekali. Itu nama
Terlupa lah tu. Segala perbuatan hamba yang ikhtiar ya, yang kemauan hati dia. Perbuatan kita nak dan tak nak buat apa, kemauan hati kita. Maka telah berlaku padanya 3 mazhab. Pertama mazhab ahli sunnah, iaitu bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Melainkan usaha jua, bukan boleh memberi bekas. Melainkan usaha jua tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas itu kodrat Tuhan. Boleh. Yang nak beri bekas itu kodrat Tuhan. Tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu tiada ada apa-apa melainkan usaha jua. Usaha saja. Apa dia usaha? Bercampur, berkongsi 2 kodrat. Kodrat Tuhan dengan kodrat kita campur sekali. Itu orang panggil usaha. Tak boleh berbekas. Maka tiada diskresi akan dia pada perbuatan itu. Bukan paksa orang. Kemauan kita paksa apa? Jadi, misal seperti kreasi. Misal kreasi. Macam mana kreasi? Seperti barang yang berkata akan dia oleh Taifah, oleh puak yang dinamakan Jabariyah. Puak yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia. Keluar pula. Seperti barang yang berkata yang tidak memberi bekas jadi. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia. Seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Orang panggil Qadariyah. Yang lagi Yahudah. Yang pertama ahli sunnah. Yang pertama mazhab ahli sunnah. Perbuatan kita itu apa dia? Ahli sunnah. Perbuatan kita itu cuma ikhtiar dan usaha saja. Yang kedua mazhab Jabariyah. Iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tak ada. Jadi, tak ada langsung, tak berkait langsung dengan kita. Bahkan ia hamba itu majburun. Apa makna majburun? Artinya dikerasi akan dia. Bukan dengan ikhtiar kita. Bukan dengan usaha kita. Tidak ada bagi kita usaha dan ikhtiar. Jadi semua itu hak Tuhan. Tak kait langsung dengan kita. Maka kedua mazhab Jabariyah, iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tak ada. Bahkan ia perbuatan hamba majbur. Bahkan ia hamba majbur. Apa makna majbur? Artinya dikerasi, yang terpaksa. Seperti satu bulu yang tergantung pada udara. Banding. Ditiup akan dia angin mus, angin bawah. Ditiup akan dia akan oleh angin, betapa kehendaknya angin. Ikut suka. Bandingnya lagi. Apa panggil bahan ni? Puak Jabariyah. Jadi tak kait langsung dengan kita. Tulis. Meningkat. Apa tak lihat ni? Seperti bulu yang ditiupkan dia oleh angin betapa kehendaknya. Yakni pekerjaan kita itu tidak berkait langsung dengan kita. Tidak ada berkait langsung dengan kita. Hanya terpulang kepada Tuhan semata-mata. Hanya terpulang kepada Tuhan semata-mata. Ikut kehendak Tuhanlah. Ikut kehendak Tuhanlah. Jadi tak ada pilihan hati kita pun tak ada. Faham dari itu. Usaha kita pun tak ada. Cuma kerja buat kita tu terpaksa gitu. Tak berkait dengan kita. Jadi kalau kita buat baik, tak ada pahala. Tuhan, kalau kita buat jahat, tidak ada dosa. Sama Tuhan ni jadi baik. Jadi kita tak ada ikhtiar usaha. Buat baik pun tak ada apa, buat jahat pun tak ada apa. Semua tu telah Tuhan saja.
Boleh. Itu orang panggil Jabariyah. Yang pertama tadi apa dia? Lah. Apa coba yang pertama? Alif lagu mana ni? Aduh. Ada usaha dan ya. Yang kedua ni tidak ada usaha, tidak ada ya, Jabariyah. Ahli sunnah ada usaha dan ikhtiar tapi tak boleh jadi benar. Berarti ada yang kita lah tu. Yang kedua ni tak ada usaha ikhtiar. Semua Tuhan semata-mata. Kalau buat baik tak ada apa, kalau buat jahat tak apa. Semua hak Tuhan semua. Tak berkait dengan kita langsung. Faham dia lagu tu. Bila kita buat jahat tak apa, Tuhan. Buat baik pun Tuhan. Tadi buat jahat kena tindakan pasal mau pilih. Ikhtiar ada, usaha ada. Yang tu tak ada lagu tu. Tak mau lagu tu. Teguh ke Tuhan semua. Kami faham lagu tu. Boleh. Kami faham lagu tu. Semua serah ke Tuhan dekat. Macam bulu. Kapas dengan angin. Ikut angin nak pergi ke mana pergi. Jadi dia tak ada apa-apa. Tak sekut. Ikut Tuhan lah. Tuhan nak bagi ke mana pun kita ni. Ya, ke mana pun. Tuhan belakang. Kita tak ada apa. Tak ada ikhtiar usaha. Itu satu. Kalau panggil Jabariyah. Ada ketiga pula. Ketiga. Mazhab Mu'tazilah. Jaga. Ini lagi nak suruh hurai. Kena. Ada beberapa mazhab. Ketiga. Mazhab Mu'tazilah. Dinamakan Qadariyah. Ini dinamakan Qadariyah. Ketiga mazhab Mu'tazilah yang dinamakan Qadariyah. Iaitu bahawasa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya. Jadi perbuatan kita itu kita yang menjadi. Bahawasa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya, yakni segala perbuatan kita itu tidak berkait dengan Tuhan. Kita sendiri yang memutuskan kayu. Kodrat kita sendiri. Kodrat kita sendiri yang memutuskan kayu, bukannya kodrat Tuhan. Apa panggil apa? Qadariyah. Kodrat kita memberi. Ketiga, mazhab Mu'tazilah yang dinamakan Qadariyah, iaitu bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya. Jadi perbuatan itu kita sendiri, bukan berkait dengan Tuhan. Tak berkait dengan Tuhan, kita sendiri. Menjadi dengan perbuatan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Menjadi dengan kodrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi bukan kodrat Tuhan. Menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Menjadikan dengan kodrat yang dijadikan dia akan kodrat oleh Allah Ta'ala pada dirinya, diri hamba. Maka ini perbuatan ini tak berkait dengan Tuhan. Maka perbuatan ini atas mazhab ini perbuatan kita itu, maka atas mazhab ini perbuatan kita itu tidak berkait dengan Tuhan. Hanya semata-mata kita, daripada kita saja. Berapa dah? Jenah. Apa dia? Ahli sunnah. Yang kedua? Jabariyah. Yang ketiga? Mu'tazilah. Mana hak tu tiga-tiga? Mana yang tengah tengok? Dan adalah, bukan oleh. Sifat. Dan adalah. Bukan oleh. Salah. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Yakni tidak melampau sangat dan tak ada langsung.
Nak kata melampau sangat pun tak. Nak kata tak ada langsung pun tak. Duduk tengah-tengah. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Tidak melampau sangat dan tidak tak ada langsung. Hak melampau lagu mana? Ini. Kemas. Hak melampau. Qadariyah melampau. Kodrat kita. Tuhan tak sangkut dengan Tuhan. Melampau lah tu. Jadi kerja buat tak dengan Tuhan. Dan Tuhan beri kodrat ke kita. Hak kita semua. Jadi tak kena dengan Tuhan. Itu melampau tu. Jadi dia tak ada langsung lagu mana? Amin. Jabariyah. Apa dia? Semua Tuhan. Semua Tuhan. Kita tak ada apa. Yang bulu tu. Sampai ikut dalam angin pergi ke mana. Kita duduk ikut Tuhan ke mana. Hak Tuhan mereka. Itu. Dia ni dah bukan hak Tuhan. Kita punya. Tuhan buat kodrat. Kita bukan bersakut dengan Tuhan. Tak bersakut dengan Tuhan. Hak ni bersakut dengan Tuhan lah. Melampau. Yang ni melampau pun ni. Yang ni melampau pun ni. Yang duduk hak kita ni duduk tengok. Tengok. Boleh. Maka dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Melampau sangat budak, nak kata tak ada langsung budak. Kemudian banding macam mana? Dan seolah-olahnya mazhab ahli sunnah dikeluarkan. Ini benda yang dikeluarkan. Seolah nak buat bandingan. Dan seolah-olahnya mazhab ahli sunnah dikeluarkan. Ini seperti benda yang dikeluarkan. Antara darah dan tahi. Antara darah dan tahi. Keluar entah apa? Hal keadaannya laban yang bersih. Laban susu. Yang bukan dah. Susu yang bersih. Sebanding. Terus di tepi. Yang ni. Ulama buat bandingan. Yang ni ulama buat bandingan antara 3 mazhab. Yang ni ulama buat bandingan antara 3 mazhab. Yang pertama Qadariyah. Tak bersangkut dengan Tuhan langsung. Yang kedua ada pertama apa dia? Qadariyah. Qadariyah ialah tak bisa kumpul dengan Tuhan langsung. Kodrat kita semata-mata. Tak bisa kumpul dengan Tuhan langsung, iaitu kodrat kita semata-mata. Yang menjadi itu. Yang menjadi perbuatan. Kodrat kita semata-mata yang menjadi perbuatan. Kedua. Jabariyah. Tidak berkait langsung dengan kita. Perbuatan kita itu. Tidak berkait langsung dengan kita. Perbuatan kita itu. Hanya Tuhan semata-mata. Ketiga, ahli sunnah. Seolah ketiga ahli sunnah. Ketiga ahli sunnah, iaitu pekerjaan kita itu bersangkut dengan kita juga. Pekerjaan kita itu bersangkut dengan kita juga. Bukanlah seperti Jabariyah. Bukanlah seperti Jabariyah. Dan pekerjaan kita itu Tuhan yang memberi bekas. Dan kedua, kayak Jabariyah, pekerjaan kita itu Tuhan yang memberi bekas. Bukan kita memberi bekas. Sudah. Maka bandingnya
Maka bandingannya seperti rumput makanan binatang. Kebandingannya seperti rumput makanan binatang. Dijadikan daripada rumput itu tahi binatang. Tahi jadi pada rumput lah. Dan darah binatang itu pun jadi daripada rumput itu juga. Dan air susu binatang itu pun jadi daripada rumput itu juga. Gimana deh? Ya. Maka bandingnya seperti rumput makanan binatang. Dijadikan daripada rumput itu tahi binatang. Dan darah binatang itu jadi daripada rumput itu juga. Dan susu binatang jadi daripada rumput. Dan susu binatang itu jadi daripada rumput juga. Jadi ahli sunnah semacam air susu. Maka ahli sunnah semacam air susu binatang. Jabariyah seperti tahi binatang. Qadariyah seperti darah binatang. Jadi Qadariyah itu macam darah binatang jadi pada rumput. Okey. Tahi binatang pun jadi pada rumput. Ahli sunnah air susu binatang itu pun jadi daripada rumput. Hak kita ni duduk tengah-tengah. Hak nu jadi tahi, hak ni jadi darah, hak kita jadi air susu. Mari daripada ruh. Jadi hak kita elok. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan yang pertengahan. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Nak kata ada langsung pun tak boleh. Itu tengah-tengah. Qadariyah tak ada takut dengan Tuhan langsung. Jabariyah tak sekut dengan kita langsung. Tuhan semata-mata. Qadariyah tak sekut dengan Tuhan langsung. Qadar kita semata-mata. Ahli sunnah qadar kita tak boleh memberikan. Nak kata tak ada langsung pun ada. Nak kata ada langsung pun tak boleh. Itu tengah-tengah. Boleh? Dia jatuh kafir. Jabariyah sampai Qadariyah tadi jadi kafir. Tak dengar? Jabariyah tadi ni hukumnya jatuh kafir. Tak kata kafir. Tapi silap. Tak boleh hukum kafir. Tapi silap akidah. Akidah dia sudah silap. Menyeleweng. Dan sampai derajah tu juga. Dia pun semua Tuhan. Sebab dia semayang tak? Dosa Dosa. Itu macam Iran. Ahli kiblah. Walaupun dia kafir. Dia mengkafirkan. Kita yang Syah Abu Bakar dia kata kafir. Dia buat. Iran dia hukum kata Sayyidina Abu Bakar kafir. Isteri Sayyidina Syah Abu Bakar kafir. Tak betul. Yang betul Sayyidina Ali. Nanti kafir daripada orang tu. Tak ada kata kafir dia semayang. Ahli kiblah. Itu dia ahli kiblah itu. Satu negara Islam Iran. Orang Islam tak. Dia semua Tuhan tak. Akidah dia sudah menyeleweng. Faham? Kita tak seleweng akidah kita. Berhenti lah. Berapa semua? Hanif? 3. Apa dia? Ahli sunnah, Jabariyah, Mu'tazilah. Apa beza? Apa beza 3? Lah. Kemas. Apa beza antara 3? Tarik. Tak sama. 3-3 tu tak sama. Qadariyah, dia kata qadarat kita bukan qadarat Tuhan. Jadi kerjaan tu tak sebut dia Tuhan, diri kita sendiri. Macam potong kayu tadi. Tak kau langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan bagi qadarat kita. Qadarat kita lah putus kayu. Tak sakut dengan Tuhan langsung. Tuhan lepas keluar. Qadarat kita. Dia hak daripada pula Jabariyah. Tak ada langsung qadarat kita. Semua qadarat Tuhan semata-mata. Tak berkait dengan kita langsung. Jabariyah. Ahli sunnah
Nak kata kodrak kita langsung pun tak, nak kata tak ada langsung pun tak. Ada kait dengan kita. Bukan tak ada langsung. Bukan kodrak kita pun bukan. Ada juga habuan kita. Ikhtiar us. Boleh tak? Kita tak kerti pula. Ini payah. Mu pandai kata malas buat kerja. Tak ada ikhtiar usaha langsung. Ni, apa ikhtiar? Mau hati. Apa usaha? Ini saya kodrak. Yang terjadi Tuhan. Tiada usaha kita tidak boleh memberi usaha. Cuma ikhtiar campur tu ya. Campur kodrak tadi. Kursi kodrak kita tu. Ada di situ. Mari di tangan ni. Apa yang kita gaji. Ya, ni dah. Putus kayu. Bukan kodrak kita. Cuma campur sekali. Ketika Tuhan nak bagi putus kayu, kodrak kita di tangan. Dia campur itu sekali. Yang putus tu bukan kodrak kita. Tak berkongsi dengan Tuhan langsung. Tuhan sendiri. Tapi kait dengan kita, pasal ikhtiar us. Jabariyah tak ada langsung. Tuhan mata-mata. Qadariyah tak ada. Kodrak kita semata-mata. Boleh. 3 puak. Mana berdua boleh lah. Gitu. Keadilan pun ada. Pah pun ada. UMNO pun ada. 3 puak. Mana pekahat lah. Bukhari. Tak pekahat lah. 3. Tak tu nak pekah pula dah. Mana pekahat lah. Dah. Kemas. Tak reti juga. Pakah mana? Tarik. Pakah ahli sunnah. Pakah ahli sunnah wal jamaah. Kurang pakah tu. Anu tak jadi. Jadi. DAP sudah jadi. UMNO tak jadi. Yang jadinya ahli sunnah wal jamaah. Saya dengar. Kita tanya muncul bakar dengan api neraka. Tangan hang tu dia bakar dengan api neraka. Saya mau pakar tak kena. Aku bagi nikmat ni. Mau guna kena lah. Ini nikmat ni. Tangan satu nikmat. Mau guna bagilah. Buat aku suka. Mungkin buat aku tak suka. Itu api neraka. Ingat Pak Meming itu semua tu. Kait perkara. Ketiga puak nak. Ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Kita pakar ahli sunnah. Jadi, Bukhari. Tak mula lagi pakar. Puak UMNO. Jangan kena cucuk binaka. Itu Tuhan tak reda. Jadi, anu kata kait ni darah, kotor. Kita lapan yang bersih. Kita boleh makan, boleh minum. Saya boleh makan, darah boleh makan. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kedua mazhab Jabariyah, yaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tak ada. Tuhan semata-mata. Bahkan ia hamba majbur, dipaksa. Artinya dikerasi atau dipaksa. Misal seperti satu bulu yang tergantung pada hawa. Bulu dua angin. Ikut angin nak pergi ke mana pun. Dia tak ada apa. Ini kita duduk ikut Tuhan nak tarik ke mana. Kita tak ada apa. Mana tarik ke mana dia. Kita tak ada ikhtiar usaha. Nak terima. Salah. Dibukkan dia oleh angin betapa kanak. Ketiga mazhab Mu'tazilah. Qadariyah kamu lihat. Ketiga mazhab Qadariyah. Iaitu Mu'tazilah yang dinamakan Qadariyah. Iaitu bahawasah hamba itu menjadikan segala perbuatan diri. Kita sendiri boleh jadi. Bukan kodrat Tuhan. Qadariyah lah. Kodrat. Tuhan itikad kodrat hamba. Memberikan. Menjadikan segala perbuatan dirinya diri hamba. Yang ikhtiari menjadi dengan kodrat. Itu pakai Qadariyah. Orang itikad kodrat kita boleh bukan yang dijadi kodrat yang dijadikan dia oleh Allah Taala pada dirinya. Kemudian kesimpulannya macam mana? Dan adalah mazhab Ahlussunnah itu pertengahan. Melampau sangat pun dah, nak kata tak ada langsung pun dah. Banding
Dan seolah-olahnya mazhab Ahlussunnah dikeluarkan. Ini benda yang terbit antara darah dan haid. Terbit nanti apa? Terbit laban yang bersih, air susu yang bersih. Gitu. Mari di mana? Mari pada rupuk sudah juga. Yang haid pun jadi pada rupuk, darah pun jadi pada rupuk makanan binatang. Haid binatang pun jadi daripada rupuk. Air susu binatang pun jadi daripada rupuk itulah juga. Boleh kita ambil air susu. Depan tu boleh darah, kau ni boleh haid. Boleh. Mutus apakah nak? No. Haid satu, darah satu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah habis. Dan wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam 4 perkara. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.